Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 5 KSSM bab 9 Dasar Luar Malaysia dengan tajuk kecilnya Asas Penggubalan Dasar Luar. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Baiklah, mula-mula kita lihat dulu sejarah Kementerian Luar Negeri. Kita lihat serba sedikit sejarah Kementerian Luar Negeri. Persediaan menubuhkan Kementerian Luar Negeri telah bermula sejak tahun 1956 dan dikenali sebagai Kementerian Hal Ehwal Luar. Nama kementerian ini kemudiannya diubah menjadi Kementerian Luar Negeri pada tahun 1966. Selang 10 tahun, namanya ditukar menjadi Kementerian Luar Negeri. Sebelum tu dikenali sebagai Kementerian Hal Ehwal Luar. Kementerian ini berpindah dari bangunan Sultan Abdul Samad ke kompleks baharunya dan dikenali sebagai Wisma Putra yang terletak di Bukit Petaling, Kuala Lumpur. Kementerian Luar Negeri memulakan operasinya di nombor 1 Jalan Wisma Putra, Prison 2, Putrajaya pada 17 September 2001. Wisma Putra berperanan menggubah dasar luar serta menjaga kepentingan nasional Malaysia pada peringkat antarabangsa. Selain dikenali sebagai Kementerian Luar, Kementerian Luar juga kita panggil sebagai Wisma Putra. Ada dua peranan Kementerian Luar ataupun Wisma Putra. Yang pertama, menggubah dasar luar Malaysia. Dia yang gubah dasar luar. Dan dia yang menjaga kepentingan nasional Malaysia pada peringkat antarabangsa. Dia yang gubal dan dia yang menjaga. Okey, untuk tajuk asal penggubalan dasar luar Malaysia, ada dua perkara yang akan kita pelajari. Yang pertama, matlamat penggubalan dasar luar. Yang kedua, faktor penggubalan dasar luar. Okey, kita lihat yang pertama dulu. Matlamat penggubalan dasar luar ada 5 perkara yang akan kita pelajari. Yang pertama, menghadapi cabaran atau perkembangan politik, ekonomi dan sosial. Jadi cabaran apa yang harus kita hadapi? Cabaran politik, ekonomi dan sosial. Yang kedua, mempertahankan ataupun memajukan kepentingan Malaysia. Memajukan siapa ni? Memajukan Malaysia dari segi kepentingannya. Jadi memajukan kepentingan negara Malaysia. Yang ketiga, melindungi kepentingan nasional. Melindungi apa? Melindungi kepentingan nasional. Ada dua kepentingan. Yang pertama, memajukan kepentingan Malaysia. Dan yang kedua, melindungi kepentingan nasional. Ingatlah, kepentingan nasional kita kena buat apa? Kita kena lindungi. Yang keempat, kemerdekaan ataupun kedaulatan negara dipertahankan. Dan yang kelima, hubungan baik dengan negara luar dipupuk. Jadi dia punya formula untuk matlamat penggubalan dasar luar. Cabar majukan nasi kandar ke luar negara. Cabar majukan nasi apa? Nasi kandar ke luar negara. Okey, tengok penerangan formula. Cabar merujuk kepada cabaran. Cabaran berasal daripada perkataan cabar. Jadi cabar tu merujuk kepada cabaran, iaitu cabaran politik, ekonomi dan sosial yang harus dihadapi. Majukan merujuk kepada memajukan. Memajukan berasal daripada perkataan maju, sama juga dengan majukan. Jadi majukan merujuk kepada memajukan kepentingan Malaysia. Nasi merujuk kepada nasional. Nasional, cikgu ambil 4 huruf awal menjadikannya nasi. Jadi nasi merujuk kepada nasional, iaitu kepentingan nasional dilindungi. Kandar merujuk kepada kedaulatan. Kedaulatan ada 4 sebutan. Cikgu ambil 2 sebutan pertama. Kedau. Cikgu ubah menjadi kandar. Persamaan pada huruf K dengan huruf D di tengah-tengah. Jadi kandar merujuk kepada kedaulatan. Jadi kedaulatan negara dipertahankan. Last sekali, keluar negara merujuk kepada negara luar. Negara luar bila cikgu terbalikkan, dia merujuk kepada keluar negara. Jadi keluar negara tu merujuk kepada negara luar. Dipupuk hubungan yang baik. Jadi apa formula untuk matlamat penggubalan dasar luar negara? Cabar majukan nasi kandar ke luar negara. Cabar merujuk kepada cabaran politik, ekonomi dan sosial. Majukan merujuk kepada memajukan kepentingan Malaysia. Nasi merujuk kepada kepentingan nasional dipelihara ataupun dilindungi. Kandar merujuk kepada kedaulatan negara dipertahankan ataupun dilindungi. Keluar negara merujuk kepada hubungan dengan luar negara dipupuk. Hubungan dari segi hubungan yang baik. Jadi semua sekali ada apa matlamat penggubalan dasar luar Malaysia? Ada 5 matlamat. Formulanya,
Cabang majukan nasi kandar ke luar negara. Okey, seterusnya kita lihat faktor. Faktor penggubalan dasar luar. Semua sekali ada 4 faktor. Yang pertama, ikatan sejarah. Yang kedua, keperluan nasional. Yang ketiga, kepimpinan. Dan yang keempat, persekitaran luar. Dia punya formula, sejarah nasi dipimpin keluar. Dia ada kaitan dengan nasi kandar tadi. Jadi, formulanya untuk faktor penggubalan dasar luar ialah sejarah nasi dipimpin keluar. Okey, tengok dengan formula. Sejarah merujuk kepada sejarah juga, iaitu ikatan sejarah. Nasi merujuk kepada nasional, iaitu keperluan nasional ataupun kepentingan nasional. Tak ingat keperluan, boleh bagi tahu kepentingan nasional. Dipimpin merujuk kepada kepimpinan. Kepimpinan berasal daripada perkataan pimpin, sama juga dengan dipimpin. Jadi dipimpin merujuk kepada apa? Merujuk kepada kepimpinan. Persamaan pada sebutan pimpin. Dan last sekali keluar. Keluar merujuk kepada luar, iaitu persekitaran luar. Jadi apa formula untuk faktor penggubalan dasar luar? Sejarah nasi dipimpin keluar. Sejarah, ikatan sejarah. Nasi, kepentingan ataupun keperluan nasional. Dipimpin merujuk kepada kepimpinan. Keluar merujuk kepada persekitaran luar. Persekitaran luar daripada Malaysia, jadi merujuk kepada negara luar. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, ikatan sejarah dulu. Dasar luar Malaysia digubal berdasarkan adanya ikatan sejarah antara Malaysia dengan negara lain. Itu dipanggil ikatan sejarah. Ikatan sejarah antara Malaysia dengan negara lain. Contoh yang pertama, ikatan sejarah dan kebudayaan dengan negara serantau dan antarabangsa. Dengan negara serantau ni kita mempunyai ikatan sejarah dan kebudayaan. Yang kedua, ikatan keagamaan. Dan yang ketiga, ikatan sebagai bekas tanah jajahan. Okey, kita lihat satu persatu. Ikatan sejarah dan kebudayaan dengan negara serantau dan antarabangsa. Dengan negara serantau contohnya Singapura, Indonesia, Brunei, Thailand, Filipina, Myanmar ataupun Burma sekarang ni. Yang antarabangsa adalah India dan China. India dan China semua negara wajib menjalinkan hubungan sebab peluang dari segi pasaran. Manakala Singapura, Indonesia, Brunei, Thailand, Filipina dan juga Myanmar adalah negara serantau yang berdekatan dengan Malaysia. Jadi semua ni mempunyai ikatan sejarah dan juga kebudayaan. Yang kedua adalah ikatan keagamaan dengan 4 negara, iaitu Arab Saudi. Arab Saudi mesti menjalinkan hubungan sebab di sana kita boleh buat umrah dan juga haji. Dan Arab Saudi juga ada kiblat kita. Jadi ikatan keagamaan memang kuat. Yang kedua, Mesir. Ramai pelajar Malaysia yang sama belajar ke Mesir. Selain itu, Yaman dan juga Turki. Dalam sekali ikatan sebagai bekas tanah jajahan. Sebagai buktinya, Malaysia menyertai Commonwealth selepas mencapai kemerdekaan. Mengapa menyertai Commonwealth? Sebab Malaysia adalah bekas tanah jajahan British. Okey, yang kedua adalah keperluan nasional. Keperluan nasional bermaksud memberikan keutamaan kepada kepentingan negara. Ya, kepentingan negara diutamakan, itu maksud keperluan nasional. Demi menjaga kedaulatan serta memberi keuntungan kepada negara. Ada beberapa sebab kita perlu memelihara kepentingan negara. Ada 2 sebab. Yang pertama, menjaga kedaulatan, dan yang kedua, demi keuntungan negara. Terdapat 3 perkara diberi keutamaan dalam mengubah dasar luar untuk memenuhi keperluan nasional. Yang pertama, kedudukan strategik yang berhampiran dengan negara serantau. Yang kedua, menjaga kebajikan rakyat Malaysia yang berada di luar negara. Dan yang ketiga, kepentingan ekonomi dan keamanan. Jadi demi kepentingan ekonomi dan keamanan, Malaysia mengamalkan dasar bebas, berkecuali dan menjalinkan hubungan dengan semua negara tanpa mengira ideologi. Jadi untuk mencapai keperluan nasional, 3 perkara harus diberi keutamaan. Kedudukan strategik, kebajikan rakyat di luar negara dan juga kepentingan ekonomi ataupun keamanan. Ingatlah, keperluan nasional itu merujuk kepada kepentingan negara diutamakan demi menjaga kedaulatan dan juga memberi keuntungan kepada negara. Okey, seterusnya dari segi kepimpinan. Kebijaksanaan ataupun kebolehan pemimpin negara penting dalam mengubah dasar luar Malaysia. Di mana pemimpin perlu peka akan perkembangan serta perubahan yang berlaku pada peringkat antarabangsa bagi menentukan hala tuju dasar luar negara. Pemimpin yang bijak ni adalah pemimpin yang peka terhadap perkembangan dan perubahan pada peringkat antarabangsa. Ingatlah, pemimpin yang bijak ni pemimpin yang macam mana? Pemimpin yang peka terhadap perkembangan antarabangsa.
Contohnya, menjalin hubungan dengan negara sedang membangun seperti Afrika dan negara kepulauan di Pasifik Selatan pada tahun 1990-an merupakan satu perubahan sikap pemimpin yang sebelum ini lebih cenderung kepada negara maju. Sebelum ni, negara Malaysia lebih cenderung kepada negara maju sebab negara kita baru nak meningkat naik selepas merdeka. Namun selepas dah semakin maju, kita telah mengubah dasar dengan menjalinkan hubungan. Selain dengan negara maju, kita juga jalin hubungan dengan negara membangun seperti Afrika dan juga negara di Kepulauan Pasifik Selatan. Okey, dan yang terakhir sekali, persekitaran luar. Penggubalan dasar luar negara ditentukan oleh perkembangan politik, ekonomi dan sosial pada peringkat antarabangsa. Nama pun persekitaran luar, mestilah luar daripada negara. Jadi, benda daripada negara ni menjadi asas penggubalan dasar luar Malaysia. Jadi, kita kena lihat di luar ni perkembangan dari segi politik, ekonomi dan juga sosial, terutama di peringkat antarabangsa. Contohnya, semasa Perang Dingin, dasar luar negara dilihat lebih pro-barat. Namun Malaysia mengubah dasar daripada pro-barat kepada dasar berkecuali berdasarkan perkembangan yang berlaku pada tahun 1970-an. Kenapa semasa Perang Dingin Malaysia menjalankan dasar pro-barat? Sebab Malaysia masih lagi terikat dengan British. Jadi, dalam Perang Dingin ini melibatkan blok komunis dan juga blok kapitalis. Malaysia ni tergolong dalam blok kapitalis. Kenapa kapitalis? Sebab kita adalah bekas tanah jajahan British. Sebab itu kita menyokong pro-barat. Namun, selepas itu Malaysia telah mengubah kepada dasar berkecuali. Tidak menyokong lagi mana-mana pihak. Okey. Cikgu nak lihat setakat mana pemahaman pelajar-pelajar cikgu dengan menjawab soalan objektif. Tengok soalan yang pertama. Kementerian Luar Negeri juga dikenali sebagai Wisma Putra. Apakah tugas Wisma Putra? Pilihan jawapan: 1. Roma mengubah dasar luar negara. 2. Roma menjaga kepentingan nasional Malaysia. Yang ketiga, memelihara hubungan baik dengan negara lain. Yang keempat, melaksanakan dasar luar negara di peringkat serantau. Okey, pilihan jawapannya A12, B14, C23 dan D3 dan 4. Baiklah, mana satu pilihan jawapan semua pelajar-pelajar cikgu? Ya, 1 dan 2. A, pandainya. Okey, nombor 2. Apakah matlamat pengubalan dasar luar Malaysia? Okey, pilihan jawapan: 1. Roma mempertahankan maruah negara. 2. Roma melindungi kepentingan nasional. 3. Roma memupuk hubungan baik dengan negara luar. 4. Roma membantu Malaysia menjadi pusat penyebaran Islam. Okey, pilihan jawapan A1 dan 2, B1 dan 4, C2 dan 3 dan D3 dan 4. Apa kehendak soalan? Matlamat penggubalan dasar luar negara. Ingat lagi tak apa formulanya? Ada formula kan? Ya, ada formula. Cabar memajukan nasi kandar keluar. Jadi jawapannya 2 dan 3. Ya, pandainya. C jawapannya. Antara berikut kajian yang manakah mempunyai hubungan sejarah dan budaya dengan negara kita? Pilihan jawapan: 1 Roman Cina, 2 Roman Burma, 3 Roman Yaman dan 4 Roman Arab Saudi. Okey, pilihan jawapannya A12, B14, C23 dan D3 dan 4. Okey, mana satu pilihan jawapan semua pelajar-pelajar cikgu? Ya, A1 dan 2. Pandainya. Okey, soalan nombor 4 tanya, bagaimanakah kerajaan mengubah dasar luarnya bagi mencapai keperluan nasional? A. Mementingkan kestabilan politik. B. Menjaga kebajikan rakyat Malaysia di dalam negara. C. Memberikan keuntungan bersama dalam pasaran antarabangsa. Dan D. Mengutamakan kedudukan strategik berhampiran dengan negara serantau. Baiklah, mana satu pilihan jawapan semua pelajar-pelajar cikgu? Ya, D. Tahniah cikgu ucapkan. Okey, last sekali soalan nombor 5. Semasa Perang Dingin, dasar luar negara dilihat lebih: A. Menyokong pro-barat. B. Memihak pro-komunis. C. Memandang ke arah timur. Dan D. Mengamalkan dasar berkecuali. Okey, mana satu pilihan jawapannya? Ya, A. Menyokong pro-barat. Pandainya. Okey, last sekali contoh soalan struktur markahnya 244 iaitu 10 markah. Baiklah, kita bincang satu persatu. Soalan A ditanya, nyatakan 2 matlamat dasar luar negara. Apa kehendak soalan? Matlamat dasar luar negara. Ada formula tak? Ada. Apa formulanya?
Cabar majukan nasi kandar keluar. Okey, tengok durangan jawapan ada nombor 1 Roman dan 2 Roman kan. Bermaksud pelajar perlu jawab terus ya, tak perlu ambil pembuka soalan. Jadi 1 Roman tulis terus menghadapi cabaran ataupun perkembangan politik, ekonomi dan sosial. 2 Roman mempertahankan ataupun memajukan kepentingan Malaysia. Okey, soalan B. Terangkan faktor penggubalan dasar luar negara. Apakah hendak soalan? Faktor penggubalan dasar luar negara. Ada formula tak untuk faktor penggubalan dasar luar negara? Ada. Apa formulanya? Sejarah nasi dipimpin keluar. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan B ni tak sama macam A tadi kan. Kalau A ada nombor 1 Roman dan 2 Roman di ruangan jawapan. B tak ada nombor 1 Roman dan 2 Roman. Bermaksud nak jawab macam mana ni? Ya, kena jawab dengan ambil pembuka soalan. Jadi mulakan dengan pembuka soalan. Faktor penggubalan dasar luar negara ialah melalui antara Malaysia dengan negara lain. Contohnya ikatan sejarah dan budaya dengan negara serantau dan antarabangsa seperti Indonesia, Filipina dan juga Singapura. Sepatutnya faktor penggubalan dasar luar negara ialah melalui ikatan sejarah. Cikgu tertinggal di situ. Melalui ikatan sejarah antara Malaysia dengan negara lain. Ya, situ baru satu markah. Kemudian baru masuk contoh. Contohnya ikatan sejarah dan budaya dengan negara serantau dan antarabangsa seperti Indonesia, Filipina dan Singapura. Macam mana nak masuk isi yang kedua? Menggunakan number. Ingat nak masuk isi mesti menggunakan number ataupun penanda wacana. Selain itu, di samping itu ataupun seterusnya. Jadi sini cikgu nak ajak guna number. Iaitu kedua koma, keperluan nasional, iaitu memberikan keutamaan kepada kepentingan negara demi menjaga kedaulatan serta memberi keuntungan kepada negara. Okey, soalan yang terakhir. Pada pendapat anda, bagaimanakah negara kita dapat menjamin hubungan luar yang baik dengan negara jiran? Apakah hendak soalan? Bagaimanakah iaitu cara negara dapat menjalin hubungan baik dengan negara jiran? Okey, tengok di ruangan jawapan tak ada nombor 1 Roman dan 2 Roman kan? Tak ada kan? Jika tak ada, nak jawab macam mana ni? Ya, kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka soalan. Ambil balik pembuka dekat soalan tu. Negara kita dapat menjamin hubungan luar dengan yang baik dengan negara jiran ialah dengan menghormati kedaulatan negara lain melalui dasar tidak campur tangan. Contohnya, Malaysia mengamalkan dasar berkecuali. Huraiannya, hari ini agar urusan negara tidak diganggu. Hari ini agar urusan negara lain tidak diganggu. Ataupun hari ini agar urusan negara tidak diganggu. Dan kesannya, politik negara menjadi stabil. Untuk soalan kebat yang cikgu ajak mesti ada 4 perkara. Ada isi, ada huraian, ada contoh dan last sekali ada kesan. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.